bagi community engagement. Yang pertama sekali, tuan-puan perlu melayari laman web Prime UiTM. Seterusnya, isi maklumat user ID dan password dan tekan kepada sign in. Seterusnya, di pautan ini, tuan-puan perlu menekan kolom star rating application for community engagement. Okey, di laman papar ini, tuan-puan boleh klik pada pautan community engagement di kolom sebelah kiri paparan. Seterusnya, tuan-puan boleh pergi kepada Add New button dan klik pada Add New button. Okey, seterusnya akan terpapar seperti maklumat ini. Di sini seperti yang tuan-puan dapat lihat, tuan-puan perlu mengisi 8 kriteria yang diperlukan bagi permohonan community engagement. Yang pertama sekali, tuan-puan perlu klik pada basic info dan terdapat beberapa maklumat yang diperlukan di bahagian basic info. Okey. Yang pertama sekali adalah engagement title. Di bahagian engagement title, tuan-puan boleh rujuk kepada kertas permohonan bagi sesuatu projek yang telah dilakukan. Seperti contoh, saya mengambil kertas permohonan daripada program lawatan sambil belajar dari sekolah. Jadi saya hanya klikkan kepada nama program. Boleh copy dan masukkan maklumat engagement title di sini. Okey. Seterusnya, di bahagian engagement date, tuan-puan perlu rujuk semula bilakah tarikh program tersebut dijalankan, iaitu pada 20 Julai. Jadi boleh isi maklumat tersebut 20 Julai 2023 sehingga 20 Julai kerana program ini hanya dijalankan satu hari sahaja. Bagi engagement type, apakah elemen-elemen engagement yang terlibat waktu program dijalankan? Macam program lawatan sambil belajar ini melibatkan maklumat knowledge transfer dan juga teknologi transfer sebab kita ada bekerjasama dengan Fakulti Sains Kesihatan di mana mereka menunjukkan teknologi-teknologi terkini di dalam pembuatan bidang mereka. Dan seterusnya level, tuan-puan boleh pilih sama ada international, university, community, state. Okey. Rujuk kepada program tersebut dijalankan. Lokasi yang telah dijalankan adalah di UiTM Puncak Alam. Boleh masukkan maklumat lokasi. Country adalah di Malaysia. Okey. Seterusnya, keyword. So, apakah keyword yang diperlukan bagi permohonan community engagement? Di bahagian keyword ini, tuan-puan boleh masukkan maklumat-maklumat yang seperti contohnya saya masukkan program ini melibatkan pertukaran ilmu daripada pensyarah dari beberapa fakulti yang terlibat yang merupakan pakar daripada bidang yang berkaitan. Pensyarah ini akan menyampaikan ceramah mereka mengikut kemampuan dan tahap pemahaman murid. Okey, bagi maklumat keyword ini terserah dan terpulang kepada tuan-puan mengikut kepada keperluan sesuatu program tersebut. Seterusnya, engagement classification. Tuan-puan boleh pilih sama ada program tersebut adalah confidential ataupun tidak. Andai kata tuan-puan tidak pasti, macam saya punya program lawatan sambil belajar ini tidaklah confidential. Okey, seterusnya di bahagian commercialization, tuan-puan boleh pilih sama ada program tersebut ada elemen-elemen yang boleh dikomersialiskan ataupun tidak. Contohnya, kalau tuan-puan membuat satu kertas kerja yang melibatkan research dan nak datang dengan software development, okey, boleh klik pada commercialize. Macam program lawatan sambil belajar ni, kita tak ada commercialization apa-apa, kita boleh letakkan sebagai not sure. Seterusnya, program area of expertise, boleh klik kepada yang menepati kepada sesuatu program tersebut. Macam saya program lawatan sambil belajar merujuk kepada education.
Focus area boleh klik pada elemen-elemen yang terlibat seperti saya education enhancement, dan community engagement faculty ataupun CE faculty boleh lihat. Okey, tuan-puan boleh klik kepada pengurusan dan perniagaan. Okey, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Kampus Puncak Alam 673. Seterusnya boleh klik pada next. Okey, bila kita klik je next, kita boleh tekan kepada related project. Automatically di basic info akan bertukar daripada nombor 1 kepada tick. Maksudnya kita dah isilah, kita dah lengkap isi di bahagian basic info. Seterusnya kita pergi kepada kriteria yang kedua, iaitu related project. Okey, engagement related project. Sama ada engagement ataupun tidak. Sekiranya ada engagement seperti consultation ataupun project research, boleh klik pada consult either or, okey, dan isi maklumat-maklumat tersebutlah, project title, start date, end date, project duration. Kalau ada grant, boleh masukkan maklumat grant. Macam saya, program lawatan sambil belajar tiada, jadi saya klik pada no dan boleh tekan kepada next sahaja. Okey, auto dia dah jadi, klik di kriteria nombor 2. Dan seterusnya kita masukkan maklumat kriteria yang ketiga, iaitu detail. So di bahagian detail ini terdapat beberapa maklumat yang diperlukan juga. Yang pertama adalah executive summary form. So executive summary form ini kita boleh ambil daripada kertas kerja yang telah dilakukan di bahagian latar belakang. Okey, so kita ambil sahaja yang penting, okey, dan masukkan di bahagian executive summary form. Sedikit pengenalanlah kepada program yang telah dijalankan. Seterusnya di bahagian problem statement form. Jadi di bahagian problem statement form ni memerlukan tuan-puan untuk mengarang sedikit apakah isu-isu, apakah isu-isu yang boleh diselesaikan melalui program yang telah dijalankan, ataupun apakah maklumat yang dapat daripada program yang telah dijalankan. Macam contoh saya, program lawatan sambil belajar ni, kita tengok kepada apa kepentingan lawatan akademik ini kepada para pelajar. Okey, amat penting kerana berfungsi sebagai jambatan antara pembelajaran bilik darjah dan aplikasi dunia sebenar. Bertujuan untuk apa? Untuk menyediakan para pelajar dengan pengalaman langsung, pendedahan kepada kemudahan canggih dan interaksi dengan fakulti dan pelajar universiti, memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang disiplin. Okey, tuan-puan boleh buat sedikit ayat dan nyatakan apakah kepentingan program tersebut telah dijalankan. Bagi background form, apa yang perlu diisi adalah kita boleh ambil semula background form ini sama seperti di bahagian basic info tadi tu. Di bahagian keyword tadi sama je. Akan melibatkan pertukaran ilmu daripada pensyarah dari beberapa fakulti. Okey, dan seterusnya untuk SDG, keperluan SDG, dekat mana kepentingan ataupun yang terlibat, SDG yang terlibat bagi sesuatu program itu dijalankan, kita boleh pilih. Okey, macam saya adalah quality education, sebab kita bagi quality education kepada para pelajar tingkatan 5. Objektif. Okey, di bahagian objektif, tuan-puan perlu mengisi dan perlu ambil maklumat ini di bahagian kertas kerja yang telah dijalankan sebelum ini. So, boleh ambil dan masukkan objektif-objektif program yang telah dijalankan. Masukkan maklumat. Boleh tekan add new sekiranya terdapat lebih daripada satu objektif. Masukkan objektif yang ketiga. Dan seterusnya masukkan objektif yang keempat.
Add new objektif. Masukkan objektif yang kelima. Sehingga habis. Membantu untuk mencapai PI-UiTM. Okey, boleh masukkan. Okey, selesai di bahagian objektif. Seterusnya kita ke bahagian method. So, method yang telah dijalankan adalah dengan apa? Method yang seperti mana? Kita boleh tengok. Okey, knowledge transfer. Apakah method yang digunakan bagi mencapai objektif tersebut? So, sebab kita buat program lawatan sambil belajar, metod yang digunakan adalah knowledge transfer kerana kita ada pertukaran ilmu antara para pensyarah daripada fakulti kepada para pelajar, dan juga kita ada university site visit kerana kita bawa para pelajar ini untuk melawat sekitar UiTM Puncak Alam. Site visit. Okey. Terpulang kepada metod program, sesuatu program itu telah dijalankan. Seterusnya adalah di bahagian activity schedule. Jadi kerana program saya ini hanyalah pada 1 hari sahaja. Okey. Aktiviti yang telah dijalankan adalah program lawatan sambil belajar. Okey, activity date rujuk kepada 20 hari bulan Julai sebab program saya hanya dijalankan pada 20 hari bulan Julai, 1 hari sahaja. Okey. Dan seterusnya aktiviti milestone. Untuk bahagian maklumat aktiviti milestone, kita perlu tulis Julai 2023. Milestone date adalah pada 20 Julai 2023. Okey, sekiranya tuan-puan ada lebih daripada 1 hari, okey, boleh isi maklumat tersebut jugalah. Seterusnya kita boleh klik pada pautan next dan automatik kita punya kriteria nombor 3 telah di-tick. Okey. Seterusnya adalah di bahagian kriteria nombor 4 iaitu stakeholder. Jadi untuk bahagian kriteria stakeholder ini, maklumat yang diperlukan adalah targeted participant dan juga collaborative partner. Okey, so targeted participant kita perlu tekan klik pada button add new dan masukkan kategori. Okey, sebab dia melibatkan sekolah, para pelajar sekolah, participant kita. Okey, klik pada sekolah. Community detail, target participant berapa ramai. Berapa ramai pelajar sekolah yang terlibat bagi program tersebut. Macam saya yang terlibat adalah, saya tengok semula. Yang terlibat adalah seramai 80 orang dan community detail yang perlu dituliskan adalah program lawatan sambil belajar. 80 orang para pelajar daripada SMK Arau Perlis. Seterusnya klik pada save. Collaborative partner, andai kata kita ada collaborate dengan mana-mana industri, kita ada collaborate dengan mana-mana NGO, LGC, boleh masukkan di ruangan ini. Kalau kata NGO, tekan NGO dan isi maklumat daripada NGO mana yang kita bekerjasama. Okey, contribution daripada segi expertise ke, monetary ke, gift ataupun kind, dan boleh masukkan amount. Okey, macam kita tak ada, kita hanya collaborate dengan UiTM sendirilah sebab kita bekerjasama dengan beberapa fakulti daripada UiTM Puncak Alam dan juga daripada ICAN Shah Alam. Jadi Institute of High Learning. Boleh tinggalkan. Okey. Universiti Teknologi Mara. Sekejap, kita boleh edit semula. Universiti Teknologi Mara. Okey. Seterusnya boleh klik pada next. Okey, kita akan masuk kepada kriteria nombor 5 iaitu komiti. So untuk
komiti, hanya ketua project leader saja yang perlu isi. Alright. So project leader diamanahkan untuk mengisi maklumat-maklumat ahli kumpulan yang terlibat. Okey, AJK jawatan kuasa yang terlibat bagi program ini. Jadi boleh isi, boleh klik pada button add new, dan member kategori adalah internal sebab JK yang terlibat bagi program lawatan sambil belajar ini adalah daripada staff UiTM. Okey, kita boleh staff name, contohnya Dr. Faradila ataupun Nur Zawani. Search. Okey, so kita boleh klik dengan search sahaja name of members, our members yang terlibat. Dia akan keluar maklumat dan kita boleh tekan selected dan seterusnya save. Dia akan auto keluar dekat sini members of this program. Seterusnya kita boleh add on, klik internal daripada UiTM, executive member, no, dan search by, terpulang kepada tuan-puan. Kalau tuan-puan ingat nombor staff number kawan-kawan ahli, boleh masukkan staff nombor. Sekiranya tak ingat, boleh search by name, search by Norasikin. Okey, Dr. Norasikin boleh klik. Okey, dia akan auto. Boleh add lagi. Internal. No. Staff name. Okey, kita boleh pilih lah Ahmad Zuhairi Zainuddin. Dia akan keluar. Sama, hampir sama macam kalau kita isi dalam sistem Prime untuk research kan. Okey. Boleh. Okey. So selepas dah habis key in maklumat, kita dah add on kita punya ahli jawatan kuasa yang terlibat bagi sesuatu program tersebut. Boleh tekan pada butang next dan seterusnya di kriteria nombor 6 iaitu output. Okey, so di bahagian output ini terdapat berapa maklumat yang perlu diisi. Okey, yang pertama adalah number of final report. Jadi bagi setiap program yang telah dijalankan, kita perlu menghasilkan ataupun perlu ada satu laporan final report yang telah dijalankan, dapatan daripada program yang telah dijalankan. Andai kata program tersebut juga dapat menghasilkan books ke apa, boleh isilah. Okey, number of publication, katakan kita buat program lawatan sambil belajar, kita buat literasi kewangan, kita buat research sedikit, program research di negeri-negeri lain kan, ataupun di sekolah-sekolah. Okey, boleh masukkan number of publication yang telah kita buat. Okey, andai kata tak ada, boleh tinggalkan kosong sahaja. Alright. Okey. Di bahagian 4, number of star rating award, apa yang tuan-puan perlu ingat dan perlu isi adalah berapakah star rating award bagi program yang telah dijalankan. Okey. Macam saya hanya satu program saja yang berjalan pada 20 hari bulan Julai, jadi star rating awardnya adalah 1 sahaja. Okey, andai kata ada number of product yang tadi kalau kita pilih there is potential of commercialization, boleh tulis 1. Tapi kalau kata tak ada, tak perlulah. Number of project video, kalau kata ada, di sepanjang ada tuan-puan buat video sepanjang program tu berlangsung, boleh masukkan maklumat 1 video. Okey. Number of community involved. Okey, number of community involved berbalik kepada komiti kita tadi. Berapa orang community yang involved di dalam pelaksanaan sesuatu program tersebut. Macam saya, program lawatan sambil belajar ini melibatkan
number of community involved hanya satu saja sebab kita collaborate bersama dengan ICAN Shah Alam juga. Okay. Number of industry involved ada melibatkan penglibatan daripada industri ataupun tidak. Number of government agency, number of institution involved exclude UiTM. Kalau kata kita ada collaborate dengan UIA, UMT, UTM, Unicell, boleh masukkan maklumat berapa banyak kita collaborate dengan universiti-universiti luar. Okay, number of students involved. Okay, ini adalah penglibatan students kita terhadap program yang telah dijalankan. Macam saya, program lawatan sambil belajar ini kita ada memohon pertolongan dan bantuan daripada 15 orang pelajar. Okay, jadi boleh masukkan maklumat 15 orang pelajar untuk melancarkan program lawatan sambil belajar yang telah dijalankan. Okay, number of staff involved. Number of staff involved ini akan merujuk kepada bilangan komiti kita. Okay, maksudnya berapakah JK-JK yang terlibat daripada internal staff. Macam saya seramai 10 orang. Okay, jadi boleh isi maklumat 10 orang. Seterusnya klik pada next. Okey, seterusnya kita ke pautan kriteria nombor 7 iaitu attachment. Attachment ini adalah di mana tuan-puan harus mengemukakan bukti-bukti kepada program sepanjang program tersebut dijalankan. Okey, yang pertama adalah proposal. Okey, macam saya cakap tadi, kita dah ada kertas projek kertas paperwork kan. Kita dah ada paperwork yang kita buat proposal untuk kita mohon implikasi kewangan, bajet kewangan daripada fakulti. Kita boleh masukkan proposal tersebut di sini. Okey, upload files, action, tekan attachment type adalah proposal. Okey, jadi kita boleh browse dan masukkan proposal kita macam saya. Okay, boleh. I can. Okey. Contoh ya, saya masukkan kertas kerja program lawatan SMK Agama Arau. Okey, perlu diingatkan tuan-puan, sebarang upload di dalam community engagement tab perlulah berbentuk PDF. Okey. Flowchart kalau kita ada, maksudnya kita buat apa flowchart ni? Flowchart ni seperti milestone lah, boleh kira milestone. Kalau kata kita ada flowchart, program kita berjalan selama 1 bulan, program kita berjalan selama 3 bulan. Okey, boleh masukkan maklumat tersebut. Paperwork, okey, paperwork pun boleh upload proposal yang sama. Paperwork, browse, kertas kerja, program. Okey. Okey, seterusnya nombor 5 adalah collaboration letter. Perlu ada collaboration sebab tadi di bahagian apa kita ada isi berapa kita collaborate dengan ICAN ke, kita collaborate bersama-sama dengan beberapa universiti luar ke, perlulah ada surat collaboration letter. So boleh masukkan maklumat tersebut di sini. Okey, yang sama juga. Milestone, kalau kata ada milestone, boleh masukkan maklumat tersebut di sini. Dan others, gambar-gambar ke video ke, boleh kita masukkan. Dan seterusnya kita tekan kepada next. Okey, seterusnya kita dah selesai 7 kriteria yang telah diisi dan kriteria nombor 8 ini adalah declaration. Kita declare bahawa information dan dokumen provided are true and correct dan seterusnya kita boleh submit, tekan kepada submit application. Okey, bila tuan-puan submit sahaja kepada application, tekan kepada yes. This application has been successfully submitted. Okey. Alhamdulillah tuan-puan telah selesai dan perlu menunggu kepada approval daripada pihak pengurusan lah, community engagement, sama ada lengkap ataupun tidak untuk community engagement. Okey, dekat sini tuan-puan boleh lihatlah approval timeline bila tuan-puan submit. Okey, tunggu. Now waiting for approval from the faculty. Okey.
Okey, itu sahaja untuk pengisian di maklumat bahagian community engagement.